Selaras dengan tuntutan agama, ibadah korban Allah baru yang menggunakan laman sosial sebagai medium baru adalah satu kelainan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah korban. Melalui dunia tanpa sempadan, kini ibadah korban juga boleh dilakukan hanya melalui kempen online. Malah kutipan dana secara online juga boleh dilakukan secara mudah tanpa memerlukan masyarakat membuat bayaran secara manual. Dengan e-korban ni memang baguslah sebab dia memudahkan transaction, so senang nak transfer, tapi perlu ada pemantauan lah untuk memastikan derma yang diberikan itu sampai kepada saluran yang sepatutnya lah. Berkenaan dengan ibadah korban yang secara ala baru ni, saya rasa satu cara yang sangat bagus, inisiatif yang boleh membantu ramai orang untuk memberi sedekah kepada golongan yang memerlukan melalui saluran yang betul. Lepas tu sebenarnya bukan nak bantu orang Malaysia je, termasuk dengan luar negara kita pun ramai yang susah sebenarnya. So melalui cara ni lah kita boleh tolong diorang. Ibadah korban Allah baru ni, dia sebenarnya bagus sebenarnya. Dia orang kata menggunakan konsep yang baru lah untuk kita kan, teknologi yang baru yang ada sekarang ni. So untuk dia sebenarnya ada segala negatifnya. Seperti contohnya lah, kita tidak pasti sama ada pemberian daging tu ada sampai dekat saluran yang betul ke pihak yang betul ke kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazir Kahar dalam siaran You Wartawan. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita masih meraihkan Hari Raya Korban, dan dalam semangat korban itu ramai pihak yang juga melakukan ibadah korban dalam konteks Allah baru pada hari ini, bukan cara yang kita fikirkan sebelum ini, seperti di kampung-kampung, di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya, melalui media sosial, melalui internet. Ada daging korban yang ditinkan, dan daging korban merentasi sempadan bukan hanya di sekitar negara kita, tetapi di Timur Tengah, di negara Asia Selatan, di Asia Tenggara, malah di Afrika dan juga jauh ke Eropah Timur. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana ibadah korban ini mampu menjadi satu alat untuk kita mendekatkan kesejahteraan ummah itu. Jadi bersama saya pada hari ini saudara Zairul Syahfuddin Zainal Abidin, Pengarah Negara Islamic Relief Malaysia, tak asing lagi di Sarawak ni. Zairul, tadi sedikit rakan-rakan You Wartawan sudah memberi gambaran apa sebenarnya korban Allah baru. Saya rasa Islamic Relief sudah pun mendepani cara korban Allah baru ini, sama ada melalui mediumnya, sama ada dari sudut pendekatannya dan juga cara pengagihannya. Mungkin boleh cerita sedikit, Zairul. Okey, terima kasih banyak. Sekali lagi kita berjumpa ya Tuan Haji. Ya. Sebenarnya Islamic Relief sebagaimana yang kita tahu, kita adalah NGO kemanusiaan Islam yang terbesar di dunia, alhamdulillah, berdasarkan kepada kepercayaan yang diberikan dan amanah dari segi jumlah projek yang kita kendalikan. Jadi setiap tahun salah satu daripada projek yang kita kendalikan dan kita namakan dia sebagai seasonal program ni adalah ibadah korban. Baik, ibadah korban ini dalam konteks Islamic Relief, we have been doing it sejak tahun 1986. Jadi lebih daripada 20 tahun dah kita buat. Dan alhamdulillah di lebih daripada 20 buah negara. Now di Malaysia, Islamic Relief Malaysia, kita sudah memulakannya pada tahun 2006. Jadi basically sudah 7 tahun lah. Jadi dalam masa 7 tahun ni pun pengalaman kita pun berubah dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah dari segi peningkatan dan sambutan pun bertambah banyak. Maka kita seperti biasa, maknanya kita oleh kerana kita menjangkau berbagai jenis penderma dan manusia dan berbagai jenis bangsa dan sebagainya, maka kita akan memanfaatkan apa sahaja yang mudah untuk penderma kita melakukan ibadah ini. Okey, sebagai contoh Saudara Zairul, kalau dulu kita hanya melihat ibadah korban bakal diterima oleh yang layak menerima di sekitar kawasan kita, di kawasan kampung kita, kawasan perumahan kita, kawasan bandar kita dan sebagainya. Sejak itu kita melihat ada usaha-usaha membawa ibadah korban ini melangkaui Malaysia sampai ke sempadan ataupun utara Semenanjung, di sempadan Thailand dan sebagainya, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Kemboja dan tetapi Islamic Relief sudah melangkaui negara-negara ini, sudah sampai ke Bosnia, sudah sampai ke Palestin, sudah sampai ke Ethiopia, Guinea di Afrika dan sebagainya. Saya rasa ini bukan kerja mudah. Bagaimana ia dapat dilakukan? Kerana mungkin teknologi memudahkan, ataupun rangkaian Islamic Relief yang berada di seluruh dunia itu sebenarnya yang menjadikan daya untuk kita menjangkau lebih luas mereka yang menerima.
Ya, Alhamdulillah. Sebagaimana yang Tuan Haji pun biasa pernah mengikuti bersama dengan saya ke tempat-tempat yang cukup mencabar ini, itulah antara sedikit kelebihan kita. Oleh kerana di seluruh dunia kita mempunyai lebih daripada 3,000 orang ya, macam saya, yang maknanya dibayar upah dan gaji untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan kan. Itulah sedikit kelebihan kita. Maknanya dengan hanya anda di belakang laptop ataupun komputer anda, ya, anda masuk online, ya, dengan hanya beberapa klik, alhamdulillah sumbangan ataupun ibadah anda itu sampai dilaksanakan di sana. Di sana tu di mana? Khususnya when we say 27 countries or 30 countries or 33 negara, khususnya di negara-negara di mana Islamic Relief ada cawangan dia. Dan kita ada pekerja sepenuh masa yang tugas dia mencari binatang-binatang al-an'am ini, binatang yang untuk dikorbankan ini, dan kemudian untuk disembelih dan diuruskan, diedarkan khusus kepada beneficiaries ataupun penerima manfaat kita sendiri dan masyarakat lain yang juga memang memerlukan. Membina keyakinan ataupun peserta bukan mudah, kerana dalam teknologi hari ini segalanya transaksi berlaku di dalam talian dan perkara yang berlaku di tempat di luar tempat kita itu kita meyakini sudah dilakukan oleh pihak Islamic Relief dan juga rakan-rakan di lapangan. Bagaimana membina keyakinan kepada penerima ataupun peserta korban cara baru ni? Alhamdulillah, maknanya walaupun sama ada kita membayar dia secara, maknanya kita menyediakan juga kepada peserta konvensional. Sebab separuh itu pun jalan juga. Yang itu pun jalan juga. Sebab ada di kalangan penerima kita, dia kata macam mana pun dia nak tulis, dia nak isi borang. Resit. Jadi resit tu. Jadi maknanya kita meletakkan dengan betul, termasuk maknanya akad di sini. Akad yang memberikan amanah kepada kita Islamic Relief melaksanakan ibadah korban bagi pihak mereka. Nah, dalam masa yang sama kita meraihkan juga penerima yang memang hendak menggunakan online. Jadi kalau di Sabah, Sarawak dan sebagainya, takkan mereka nak datang ke mana yang sibuk bekerja kan. Betul. Lagi Kuala Lumpur ni memang ramai orang sibuk. Betul, setuju. Jadi maknanya cara kita meyakinkan mereka ialah duit ini alhamdulillah maknanya kita akan transfer dia ke ibu pejabat di Birmingham. Kerana di situ mereka akan koordinat di peringkat ibu pejabat dan kemudian duit itu disalurkan kepada pejabat-pejabat operasi kami di negara-negara yang terlibat. Nah, pelaksanaan korban itu dilakukan, dipantau oleh staf kami sendiri, ya. Edarannya itu dilakukan oleh volunteer dan staf kami sendiri, dan apa yang kami lakukan selepas pada itu ialah kita akan provide gambar-gambar, ya, gambar-gambar email kepada peserta. Mungkin kita tidak email kepada peserta, kita akan masukkan ke dalam website kita, blog, Facebook kita dan sebagainya. Dalam masa yang sama, peserta-peserta yang menjalankan ibadah korban melalui Islamic Relief Malaysia akan mendapat resit dan juga akan mendapat sijil pengiktirafan bahawa inilah dia bahagian telah mereka laksanakan di negara yang keyakinan itu dibina sampai ke tahap itu. Maksudnya ketulusan, tidak ada kompromi. Integriti, governance semua dipastikan berlaku sehinggalah penerima menerima daging korban yang segar itu. Okey, kita nak tanya lagi Zairul tentang penglibatan orang muda. Bila perkara-perkara yang kreatif dan produk-produk yang inovatif ini memerlukan orang baru berfikir cara baru, adakah penyertaan sukarelawan orang muda ni cukup menggalakkan bersama Islamic Relief dan juga NGO-NGO yang lain? Kita nak sebentar, jumpa lagi selepas ini. Penlibatan remaja sebagai sukarelawan yang turut serta dalam mengerjakan ibadah korban adalah sesuatu usaha positif dan memberi peluang kepada golongan ini merasai pengalaman ibadah korban itu sendiri. Ini saya rasa sesuatu yang sangat positif sebab kalau tengok sebagai contoh di kampus sendiri ada student yang tak akan balik kampung, diorang akan membuat satu program untuk ibadah korban, menjadi sukarelawan kepada acara itu sendiri. Sedikit sebanyak sebenarnya telah mengajari orang cara-cara atau teknik yang betul untuk melakukan ibadah korban. Penglibatan untuk remaja zaman sekarang ni, bagi saya benda ni memang perlulah. Yelah, orang remaja, sebab kita nampak sejak kebelakangan ni orang yang berusia, orang tua kan, yang banyak berkumpul untuk meraihkan ibadah korban. Dan untuk saya pula, bagi saya sebelum-sebelum ni saya pernah mengalami zaman-zaman remaja tu waktu universiti kan, kita tengok macam mana penglibatan remaja zaman sekarang, mahasiswa semua lah.
Terima kasih rakan-rakan wartawan. Saya rasa mereka memahami bagaimana pelibatan orang-orang muda dalam aspek kesukarelawanan ini, terutamanya dalam melaksanakan ibadah korban, cukup dialu-alukan dan mereka mampu memberi satu input baru, memberi pendekatan baru bagaimana ibadah satu ketika dahulu dalam konteks yang ataupun tempatan sifatnya, tetapi hari ini bersifat global, bersifat inovatif, dan itu yang akan kita bincangkan juga bersama Zairul. Tetapi di talian sekarang kita bersama Tuan Haji Masyurkin Marzuki, CEO e-Korban Resources Sdn Bhd. Mungkin sudah berada di talian. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Masyurkin, mungkin boleh cerita sedikit pengalaman e-Korban Resources mengendalikan korban di luar negara. Bagaimana keyakinan dibina untuk mendapatkan penyertaan yang lebih ramai dan akhirnya penerima yang benar-benar layak menerima daging korban yang memerlukan daging korban pada setiap tahun. Mungkin pengalaman e-Korban bagaimana? Okey, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Haji atau Hari Korban kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan juga kepada jemaah haji Malaysia yang sedang menunaikan ibadah haji di Makkah. Mudah-mudahan mereka akan melaksanakan rukun haji dan dapat haji mabrur insya-Allah. Insya-Allah. Berkenaan dengan korban yang kita tawarkan melalui Korban Resources Sdn Bhd. Pengalaman kita 3 tahun dan tahun inilah tahun keempat. Kita menyediakan satu pilihan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang serba moden sekarang ini, untuk terlibat sama dalam melaksanakan tuntutan ibadah korban. Apa yang company ataupun syarikat korban Resources yang buat ini adalah kita menawarkan perkhidmatan online. Jadi berkorban membeli lembu untuk ibadah korban secara online. Dan ini bukan perkara yang mudah pada awalnya. Dan di antara keutamaan yang kita kena pastikan adalah pelaksanaan. Sebab kita berurusan dalam alam maya. Dan kita berharap mereka yang terlibat itu berurusan dengan menekan beberapa button saja di komputer.